Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama bersama bersamamu pula dah. Bersua kembali bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, insya-Allah kalau anda kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jom kita selawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana untuk kereta kancil ni, bukan video ni hanya menceritakan untuk kancil ni. Siki buat video ni nak menceritakan sistem penyejukan air. Okey? Tapi kalau andai kata korang ada kesempatan, korang boleh support channel RBM. Dia pun cerita tentang radiator. So dia pun lebih kurang macam Sifu sikit juga. Banyak benda yang Siki belajar daripada video dia. Bagus, video dia bagus. Siki memang respect dengan penyampaian bahasa yang dia orang sampaikan, memang bagus. Korang boleh subscribe channel dia. So dia ada pun dah belas ribu subscriber juga. Alhamdulillah tu. Okey, kita support bangsa kita. Okey, di mana untuk sistem penyejukan enjin, bukan sistem aircon penyejukan. Okey, sifat yang kita kena perlu tahu, sistem penyejukan ni adalah komponen nombor 2 yang paling penting untuk sistem enjin. Nombor 1 kita tahu lah, minyak hitam. Okey, kalau air dengan minyak hitam, mana lagi bahaya sebenarnya daripada minyak enjin lagi bahaya. Contoh kalau enjin ni kering minyak hitam, blok pecah. Tapi kalau anda air kering, dia akan menyebabkan heat gasket terbakar. So maknanya sistem air ni penting. Walaupun korang tak tahu tentang kereta sekalipun, bukan Siki melemahkan korang, tapi itu adalah rujukan korang, knowledge korang, supaya korang lebih dapat mengenali untuk faham. Bukannya kata 100% tu, maknanya sekurang-kurangnya korang dapat info ataupun benda-benda yang ilmu yang seberkurangan lah, macam video Siki ni. Okey, sistem penyejukan dia, sistem yang kita tahu, dia akan sejukkan enjin yang panas. Enjin kalau tak ada sistem penyejukan, dia akan jadi panas. Bila panas, enjin boleh jadi kong. Okey, itu secara teknikal lah. Sebab tu dia wajib ada sistem penyejukan. So apa yang perlu korang tahu, andai kata kereta korang temperature panas, okey, Siki akan buatkan sebab-sebab. Mana kertas yang aku tulis tadi? Aduh, tak ada kertas, macam mana nak cerita Aduh, kan orang cakap shock sendiri pula. Aduh. Okey, dah. Relax, steady Geng-geng termostat boleh tengok video ni, sebab video ni memang ada isu tentang termostat, tapi video tak adalah sepenuhnya tentang termostat. Korang boleh rujuk video kat atas ni, nanti Siki rajin Siki letak kat atas ni, tengok kiri ke kanan Siki tak tahu. Korang boleh tengok video tentang termostat. Macam Siki cakap, termostat panjang cerita dia, tak habis-habis. Okey? So untuk sistem penyejukan ni, dia ada part komponen yang wajib ada kat kereta. Bukan penambahan. Penambahan tolak tepi, nanti Siki akan ceritakan. Korang kena kenal pasti dulu sistem air. Dia wajib ada air. Dia akan wajib ada radiator. Dia akan ada fan motor. Dia akan ada bracket fan motor. Mesti kena ada. Itu komponen dia. Dia akan ada water pump. Dia akan ada hose. Dia akan ada pipe. Tengok atas jenis kereta. Okey? Termasuklah sistem wiring. Wire grounding pun berkaitan dengan sistem penyejukan. Korang cakap, oh senang je sistem penyejukan. Asal bengkel ni cek lama sangat. Okey. Untuk mengenal pasti kereta-kereta yang ada masalah temperature panas. Selalunya temperature panas je baru orang pergi bengkel. Baru nak cek, baru nak tahu, oh kereta aku karat. Okey, just ada satu radiator yang Siki tunjuk kat sini. Ini adalah contoh radiator yang Siki... Allah Rabbi. Nasib baik tak pakai dah. Okey. Kalau kita tengok, ini untuk Naza. Hyundai Trajet. So, kalau kita tengok sistem layer dalam radiator dia ni. Okey, sistem penyejukan untuk radiator ni, dia ada layer jalur. Okey, kalau kita tengok, ada bekas sumbat-sumbat. Contohnya macam ni. Ni. Sistem air ni. Bila dah sumbat, boleh menyebabkan sistem penyejukan kereta korang tak cantik. Okey, radiator ni sangatlah penting. Berapa lama Siki nak tukar radiator ni sebenarnya? Aku pun tertanya-tanya juga. Okey, sebenarnya sistem radiator ni, dia tak ada lah istilah cakap, oh 5 tahun wajib tukar. Oh 8 tahun wajib tukar. Dia tak ada isu macam tu.
Sebab apa tukar? Kenapa perlu tukar? Sebab tu korang kena tahu. Okey, contohnya macam kereta ni original lagi kereta dia kan. Berapa puluh tahun, berapa belas tahun dah pakai kan. Okey, dengan condition kereta ni, kalau kita tengok, dia dah orang kata teruk karat dia. Okey, diorang hanya boleh bersihkan lubang-lubang yang ada dekat sini. Tapi karat yang kekal ada dekat housing atas yang korang tengok ni, dan termasuklah dalam layer ni ada karat. Karat itulah yang dikatakan karat kekal, karat yang sentiasa ada. Yang ada kat radiator ni, belum kira dalam blok lagi, jangan kira dalam heat lagi. Banyak karat dekat water jacket lagi. Water jacket pula pasang yang besi punya. Kan? Mesti ada karat. Sebab itulah sistem penyejukan ni, kalau andai kata kereta korang 15 tahun tak pernah tukar radiator, kalau andai kata radiator tu dalam keadaan cantik, memang tak ada istilah kena tukar pun sebenarnya. Tak ada. Sebab apa ada orang pakai 5 tahun radiator dia dah kena tukar. Salah satu punca dia senang je. Korang tak jaga sistem penyejukan. Macam ni korang tak jaga? Apa kau sembang lagi sikit. Korang tak jaga sistem coolant. Okey, coolant yang korang masuk yang dekat radiator korang ni, dia mencegah daripada karat ni lah. Kita tak nak karat ni sebenarnya. Sebab karat ni bila dah ada dah jadi susah nak jaga dah. Sebab tu daripada kilang kereta yang keluar memang dah ada coolant, tak kira lah hijau ke, merah ke, ungu ke, biru ke, memang dah buat. Memang dah ada, korang tak perlu nak buang lagi. Maknanya dalam tempoh 5 tahun korang tak ada pakai, tak ada isu pun. Tapi bila korang dah buang, korang masuk je air pahit ataupun air biasa korang masuk, 100% karat tu akan datang. Datangnya daripada mana? Sebab dia ada sistem besi dalam blok, dalam piping. Ada ke piping hose yang korang tengok? Bukan hose lah, hose tu sifat dia getah, betul? Getah hose. Kalau pipe water pump, contohnya pipe, maknanya pipe tu material dia besi. Material dia besi. Bila besi bertemu dengan air, dia akan mengeluarkan karat lah. Itu lah dasar cerita dia. Untuk mencegah memang kena wajib pakai coolant lah. Sebab kalau kandai kata korang sayang lah sistem penyejukan kereta korang ni. Okey, ini faktor utama yang boleh menyebabkan temperature korang panas. Macam mana boleh panas? Sebab laluan air ni tersumbat. Bila tersumbat, layer-layer yang ada tepi-tepi ni tak dapat nak sejukkan air sepenuh yang ada dalam radiator ni. Itu je. Sebab sistem penyejukan ni atas, ni bawah. Ni atas, ni bawah. Bila air panas masuk, dia sampai ke bawah ni, dia akan, orang kata bukan sejuk, dia dedar. Dedar. Kurang panas lah cerita ni. Kurang panas. So, dia akan masuk ke enjin balik. Masuk dalam enjin, dia running balik, dia akan jadi panas, masuk balik ke atas. Tapi sebelum tu, korang kena jumpa termostat dulu lah. Mana air tu kena sembang dengan termostat dulu. Termostat, bila kau nak buka? Cerita dia macam tu lah. Kat situ korang kena faham dah. Okey. Faktor yang kedua. Yang pertama kita tahu daripada sistem karat ni berpunca datangnya daripada sistem coolant. Korang tak jaga. Okey, radiator. First, itu pertama. Kebarangkalian kereta boleh naik temperature lebih daripada separuh. Okey, lepas tu radiator fan. Radiator fan tu penting. Kalau korang perasan, radiator fan ni kalau dia ada isu, dan juga radiator yang sikit tunjuk tadi, kalau dia ada isu, contohnya radiator fan ni, dia boleh jadi pusingan dia. Dia boleh jadi isu pusingan dia. Dan ada isu lagi yang pernah sikit kena bilah dia. Bilah tu boleh jadi straight sebab bilah tu material dia plastik. Lama-lama dia akan jadi straight. So menyebabkan dia tak dapat sedut angin yang kuat. Kalau korang perasan lah, bila korang bawa okey 30, 40, 80, 110 cantik. Bila korang jumpa jalan jam, korang jalan jam maksudnya jalan berhenti, jam ataupun korang berhenti masuk mall walaupun PKP tak boleh masuk mall. Okey, so bila korang duduk dalam kereta, korang terasa dah aircon tu kurang sejuk kan. Bila kurang sejuk maknanya dia dah bagi satu, bukannya cakap aircon tu rosak tu, tak. Korang kena pastikan temperature tu korang tengok betul temperature korang. Kalau jenis lampu susah sikit nak cakap. Kalau daripada meter kita boleh tengok daripada meter. Kalau lebih daripada separuh bermakna ada sistem penyejukan yang tak kena. Contohnya bila tengok ni secara logik akalnya dan juga sains yang mengatakan benda ni. Ganas kita. Belum sikit cerita perkataan 3 tu kan. Tu yang korang jadi pandai tu. Okey. Secara teknikalnya bila korang berhenti,
parking, apabila radiator sumbat ataupun fan motor kurang laju daripada asal. Faham tak? Dia macam 100% kelajuan dia, tapi 80% sahaja kelajuan dia ataupun 60% sahaja. So, haba yang disedut daripada depan, daripada kereta yang parking. Korang kena ingat, haba panas kat jalan raya tu satu isu. Dengan panas terik yang korang kena sekarang ni, tu dua. Bermakna haba yang untuk disejukkan, mesti wajib tak sempat. Memang takkan sempat. Tengok atas jenis-jenis kereta macam radiator single layer, double layer, jenis radiator panjang, satu kipas, jenis dua kipas. Tengok jenis satu kipas tapi two speed. Tak cukup dengan itu, tambah lagi extra fan. Nampak? Okey, nanti kita akan cerita balik sebab apa orang tambah extra fan. Okey, tapi sekarang ni berapa minit dah agak? Okey, jom. Next time kita jumpa lagi. Gila, dia orang tak puas lagi tengok ke agak-agak korang dah bosan dah? Kalau bosan, tak apa lah. Sikit pun. Okey. Kalau korang perasan, bila parking, temperature korang lebih pasal aircon tu kurang sejuk. Bila kurang sejuk, makna ada isu dah sebenarnya. Tapi kalau temperature tak naik, memang aircon panas, makna tu ada masalah sistem aircon. Masalah sistem aircon. Sikit minta maaf. Banyak ke orang datang jumpa Sikit, tanya, menceritakan dekat Sikit tentang masalah aircon kereta dia. Sikit terus terang cakap, Sikit memang tak pandai buat-aircon. Sikit tak tahu langsung tentang aircon. Sikit minta maaf. Korang bolehlah pergi cari kedai yang buat aircon, yang cun-cun, nama dia bagus-bagus, boleh datang kat dia. Macam tu cerita dia. Senang kan nak elak? Bukan. Sebab kita ada benda yang kita pandai, kita boleh sembang dan kita boleh cakap. Tapi bila kita kurang pandai, kita tak berani. Kita terus 100% tak berani. Seorang tolong cek kereta kat depan, Viva. Panggil owner scan dulu. Okey. Temperature akan jadi panas disebabkan haba yang nak ditarik. Okey? Nak tarik tak cukup. Sebab apa masa korang bergerak, dia tak panas. Temperature tu akan turun. Sebab masa korang bawa, korang akan langgar angin. Angin daripada depan ni korang langgar. Dia akan dapat cover yang radiator tak sempat sejuk tadi. Disebabkan kipas dengan radiator sumbat tadi. Itu yang menyebabkan temperature korang akan turun balik macam biasa. Situ baru dua punya cerita. Okey. Untuk ketiga, termostat. Okey. Yang tu korang boleh rujuk video yang Sikit cerita sebelum ni. Boleh jadi dia jam. Ataupun buka sedikit. Ataupun dah ada masalah. Pandai buka tak pandai tutup. Banyak isu tentang termostat nanti. Korang pandai-pandai cari sendiri maklumat tu. Dekat Sikit pun ada banyak tentang cerita termostat. Panas ke? Nak viral ke video tu Okey. So selain daripada tu, dia ada pula sistem piping. Senang lah, sistem piping senang je. Hose, pastikan hose tak ada karat, tak ada reput. Piping, maknanya water pump pipe lah. Sikit maksudkan, pastikan dia tak ada karat bahagian dalam. Tak boleh bocor dekat penyambung-penyambung o-ring. Man! Je! Ni! Tolong cek kereta jap! Jap boleh? Boleh? Okey. So, selain daripada tu, korang ada water pump. Water pump, dia termasuk golongan, maknanya keluarga lah. Keluarga. Family senang sikit. Okey, family lah maknanya sistem water pump tu untuk memusingkan air. Sikit ada cerita pasal water pump, tapi untuk video ni, ringkas je lah. Bila tak ada water pump ataupun water pump bilah dia hilang. Boleh jadi, bila karat tu bermahajalela. Betul lah bunyi dia? Okey, cantik. Tak apa nak pandai sebenarnya bahasa-bahasa ni. Okey. So, bilah hilang, bilang tu dah straight ataupun bilah tu memang dah ada masalah. Okey. Kebiasaannya boleh menyebabkan sistem penyejukan kereta korang kurang cantik dan boleh menyebabkan temperature korang panas. Okey, selain daripada tu, apa lagi sistem penyejukan yang korang nak tahu? Ada lagi fan switch. Fan switch, tengok atas jenis kereta, model MMC ke, carburetor ke, video ke, memang ada sistem diorang. Ada yang sistem ikut daripada radiator bawah, ada sistem ikut daripada head, ada sistem pula ikut daripada computer box. Canggih kan? Kereta sekarang kan, dia nak buat dulu, akan datang manufacturer kereta, diorang nak cipta satu kereta tu, kalau boleh, satu sensor untuk semua, everything. Tak payah banyak sensor dah. Tapi harga satu sensor, korang jangan tanya kenapa lah. Untuk bacaan, senang. Macam sekarang dia buat satu switch kipas, dia buat sekali untuk temperature. Pandai tak?
Senang kan, 2 dalam 1. Tapi tak tahu bacaan tu komputer box yang kontrol semua tu. Okey, selain daripada tu, apa lagi temperature yang boleh menyebabkan kita jadi panas lebih pada separuh? Cerita, radiator dah. Apa yang korang nak? Radiator dah. Fan motor dah. Thermostat dah. Sistem paip tak boleh bocor. 100% tak boleh bocor. Dia tak boleh leaking. Sedikit leaking pun tak boleh. Sifat air dia tak macam minyak hitam. Minyak hitam boleh leaking lah. Boleh sembang lah. Minyak hitam leaking sikit. Lembab-lembab basah boleh jalan cantik. Tapi kalau air, sebab dalam air dia ada pressure. Ada tekanan. Dalam air tu ada tekanan. Kalau korang tak percaya, korang cabut satu kipas untuk radiator. Switch dia korang cabut. Lepas tu korang running sampai temperature korang panas. Okey, lepas tu korang buka cap ni. Tengok apa akan jadi. Okey, tapi jangan buat ni sekadar cerita, ada pressure. So bila pressure tak boleh ada leaking, ada bocor walaupun sedikit. Korang nampak, korang pakai coolant. Bila korang pakai coolant, contohnya coolant-coolant yang bagus, dia akan menampal kebocoran. Dia akan nampak macam taik-taik sikit. Bermakna kat situ dia bagi tahu, dia bagi amaran yang dah ada kebocoran dekat klip. Contohlah, kita nampak macam apa ada macam habuk-habuk macam tu. Sebenarnya ada kebocoran. Maknanya coolant tu dah menutupi kebocoran tu. Canggih kan? Teknologi. Sebab tu kena belajar. Sebab tu kalau korang tengok, kalau coolant-coolant yang bagus ni, dia akan rasa panas sikit, dia berminyak sikit. Lebih detail pada tu sikit tak pandai dah. Okey. Kalau andai kata kereta korang dah buat semua yang apa Siki cakap tadi, tapi masih temperature tu panas. Kejap Jap, tolong cek kereta seorang depan. Kesian orang tu. Viva je. Tanya dia, masalah apa? Apa perlu saya bantu? Kan? Budi bahasa. Itulah cerita dia. Okey. So, apa yang Siki cakap tadi, kalau andai kata semua dah buat. Okey, semua dah buat. Termasuklah pomen tu dah suggest masuk extra fan, tapi temperature tu tetap akan lebih daripada separuh. Apa lagi korang nak tukar sebenarnya? Tak payah pening kepala sikit, tukar kunci. Kalau tukar kunci, tukarlah kereta. Settle lah, tak ada lah masalah tu lagi. Betul? Orang akan tambah extra fan untuk menyejukkan. Sebenarnya, extra fan tu tak ada istilah menyejukkan. Dan korang kena ingat, berapa layer yang korang pasang kat radiator korang. Daripada single layer, masuk double layer. Ada orang masuk alloy punya triple layer. Ada yang 4 layer. Nanti Siki buat 100 layer. Tapi sebenarnya ada tak kebaikan kat situ? Ada satu je kebaikan dia, cuma sistem air tu akan jadi banyak. Dia banyak sahaja, dia tak ada cakap akan lebih sejukkan sistem penyejukan. Mungkin yang aircon tu ada sikit, tapi korang kena ingat, sistem radiator tu tengok, dia radiator bersambung. Contohnya Siki tunjuk kat sini. Mari tengok. Siki tunjuk ni. Vios ni kejap, Vios. Tengok Vios ni. Okey, macam contoh kereta Vios ni, kalau kita tengok, dia mengeluarkan 2 fan motor. Cuba tengok bahagian depan, 2 ke 1? Satulah. Bukan kereta ni. Okey, jom kita tengok kat depan. Vios ni baru nak buat video. Ni suka kalau kita buat video dia. Mari sini, kita tengok satu kereta ni. Okey, contohnya kereta ni, dia menggunakan 2 kipas. Nampak? Satu radiator kipas, satu lagi untuk aircon kipas. Sedangkan dua-dua pegang dekat radiator. Mana kondenser dia? Kondenser bahagian depan. Bermakna bila korang on je aircon, barulah dua-dua fan terus bergerak dan berpusing. Adakah benda tu boleh menyejukkan sistem yang dah panas? Tak mungkin. Mari sini. Tak mungkin sebenarnya. Kalau kereta yang ada isu dah, okey, contohnya memang ada temperature lebih daripada separuh, tapi semua benda yang korang buat dah tak jadi dah. Sebenarnya senang je, dia orang ada masalah daripada. Sebenarnya senang je. Sebenarnya barang kalian heat gasket je terbakar. Heat gasket terbakar. Kalau korang tengok, dia adalah tip ataupun cara dia nanti next time Siki buat. Kalau tak jadi panjang sangat video ni. Okey. Kalau korang pasang double layer, triple layer, 4 layer sekalipun, sebenarnya dia tak akan pengaruhi sistem penyejukan kereta korang sebenarnya. Macam Siki cakap tadi, dia akan lebihkan air sahaja. Dia tak akan bagi lebih sejuk enjin, tak. Sebenarnya dia telah dikawal oleh geng-geng termostat. Pandai tak? Geng termostat yang kawal sebenarnya. Geng-geng termostat.
Yang komen-komen kat bawah tu memang steady. Daripada benci jatuh cinta, betul kan? Dia macam tu lah. Termostat memang dikawal dah untuk itulah tahap kepanasan blok tu. Oh, banyak kereta kau nak pasang kat sini pun akan tetap jadi sama. Okey. Yang berkaitan dengan apa yang Sika cakap tadi, first, bila dah ada lebih daripada separuh dengan apa yang korang tambah. Contoh yang Sika cakap, diorang dah pasang extra fan temperature lebih daripada separuh. Korang dah pakai daripada single layer masuk triple layer pun sama juga. Korang dah tukar fan motor daripada single speed daripada satu speed sampai ke 3 speed. Oh, ceritanya lah. Kipas laju macam mana pun tetap temperature lebih daripada separuh. Itulah baru dikatakan isu. Yang paling kuat mengatakan kerosakan adalah daripada head gasket ataupun head crack. Dan ada yang ketiga sebenarnya daripada grounding cable. Okey, grounding cable yang ketiga. Yang keempat adalah head crack tadi lah. Itu orang cakap ada jenis-jenis kereta overheat terlampau kuat. Dia pergi test pressure, head dah tak boleh pakai. Silinder head dah tak boleh pakai. So maknanya silinder head tu dah crack. Dah wajib perlu tukar. Yang penting korang kena bagi satu penjelasan dekat customer yang korang repair kereta tu. Jangan malas sangat bercakap. Cuba cerita. Sebab apabila korang malas bercakap, dia akan boleh mendatangkan isu selepas apa yang korang buat. Sebab apabila korang buat, korang bukannya orang kata, bukannya korang tak cun, korang buat memang rasa betul, memang betul. Tapi hakikatnya, siapa menentukan apa yang korang buat betul tu? Siapa yang menentukan? Korang boleh cakap 100% yang aku buat ni okey. Tak mungkin. Sebab menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, apa-apa yang korang buat, korang kena bagi satu penjelasan. Kena rajin mulut untuk bercakap supaya apabila orang tu tak faham sekalipun, bukan melemahkan dia orang apabila dia orang tak faham sekalipun, korang dah bagi satu penjelasan, korang dapat coverkan untuk diri korang. Itu je sebenarnya. Sebab tu lost communication tu bahaya. Itu ya, sebab kita pun dunia-dunia viral ni, takut deh. Takut. Kan? Macam sekarang tak macam sikit pun hati-hati juga, takut juga sebenarnya. So wire grounding berkaitan dengan boleh menyebabkan. Kenapa? Sebab wire grounding temperature korang lebih daripada separuh. Contohnya, kereta-kereta yang biasa terjadi, kancil wajar MMC. Dua kereta yang paling rajin terjadi. Dan ada kereta-kereta lain ada isu macam tu juga sebenarnya. Wire grounding tak cukup ground. Okey? Sebab meter tak dapat, api dapat. Tapi earth tak dapat, dia boleh jadi bacaan tu jadi gila. Kalau korang perasan lah. Tapi kalau korang perasan, kalau dia jadi macam tu, walaupun temperature dah sampai merah sekalipun, air spare tank dekat sikit-sikit, tengok. Dia orang tak nampak ni. Air spare tank korang ni, kalau betul dia lebih daripada separuh, mesti dia menggelegak. Grok. Pipe ni jadi keras. Kipas tak berhenti untuk kereta-kereta yang moden lah. Injection macam tu lah. VDO ke. Kan? So, kalau tak menggelegak, pipe ni lembut. Pipe atas, pipe bawah lembut, tak betul-betul panas, bermakna wire grounding lemah boleh menyebabkan meter tu tipu korang. Meter pun pandai tipu korang. Macam mana kira dosa pahala nanti? Kan? Okey. So selain daripada itu sahaja tentang sistem penyejukan untuk kali ni. Okey? Cantik kan? Steady kan? Berapa minit agak-agak? Saya kena pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oh ya.